Bayangkan jika ada satu alat yang mampu membuatkan anda merasakan kehadiran Tuhan, bukan melalui doa, bukan melalui kepercayaan, tetapi melalui teknologi. Dalam sejarah manusia, pengalaman mistik dan spiritual sering dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat transenden, satu hubungan di luar jangkauan akal logik yang menghubungkan manusia dengan dimensi lain atau kuasa yang lebih tinggi. Dari ritual keagamaan kuno hingga fenomena moden seperti pengalaman hampir mati. Namun bagaimana jika pengalaman ini bukan berpunca dari dunia luar, tetapi sebenarnya dicipta oleh otak kita sendiri? Bagaimana jika perasaan bertemu dengan entiti gaib, merasakan kehadiran makhluk ilahi, atau mengalami detik keluar dari jasad hanyalah kesan tidak balas neurobiologi semata-mata? Ini adalah idea yang mendasari ciptaan God Helmet, sebuah peranti eksperimen yang dikatakan mampu membangkitkan pengalaman spiritual dengan hanya merangsang bahagian tertentu dalam otak manusia. Dibangunkan oleh saintis Michael Persinger bersama rakan penyelidiknya Stanley Coren. God Helmet dicipta bukan untuk membuktikan kewujudan Tuhan atau dunia gaib, tetapi untuk mengkaji bagaimana medan magnet yang lemah boleh mempengaruhi minda manusia. Sejak diperkenalkan pada tahun 1980-an, alat ini telah mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan ahli sains. Ada yang menganggapnya sebagai bukti bahawa pengalaman mistik hanyalah ilusi otak, sementara yang lainnya melihatnya sebagai pintu gerbang kepada dimensi yang belum diterokai sepenuhnya. Jadi adakah pengalaman spiritual sememangnya satu realiti yang wujud di luar sana, atau sekadar hasil manipulasi minda? Sejauh manakah kebenaran di sebalik eksperimen ini, dan apakah kesannya terhadap pemahaman kita tentang kepercayaan agama? Sebelum itu, mari kita menelusuri sejarah dan konsep di sebalik penciptaan God Helmet, satu alat yang berpotensi mengubah cara kita melihat dunia dan kewujudan manusia. I'm feeling sensation of going counterclockwise. A light or feeling on the left side. The feeling that I felt was that I was moving to my left. A feeling? Can you describe that feeling? It was a heaviness that was pulling me towards my left side, and it was controlling me. Bayangkan satu peranti yang mampu membawa anda ke dalam pengalaman mistik, melihat bayangan entiti gaib, atau bahkan merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kelihatan. Ini bukanlah teknologi dari film fiction science, tetapi satu eksperimen yang benar-benar wujud, dikenali sebagai God Helmet atau helmet Tuhan. There are individuals who have a problem with thinking that somehow they're different or something unusual has occurred to them. Dikembangkan oleh Stanley Coren dan pakar neuroscience Michael Persinger, alat ini pada asalnya dinamakan sebagai Coren Helmet. Tujuannya untuk mengkaji kreativiti, pengalaman keagamaan, dan bagaimana stimulasi halus pada lobus temporal manusia boleh mempengaruhi kesedaran seseorang. Namun apa yang mengejutkan ialah ramai peserta eksperimen ini melaporkan pengalaman luar biasa, merasakan kehadiran entiti gaib di sekitar mereka. We know that the person feels vibrations, they feel leaving their body, they may feel a sense of presence. Fenomena ini menarik perhatian dunia, menjadikan God Helmet sebagai subjek dalam beberapa dokumentari TV dan perdebatan saintifik yang sengit. Helmet ini tidak mempunyai kuasa luar biasa, tetapi menggunakan medan magnet yang sangat lemah, lebih lemah daripada magnet peti sejuk dan berjuta kali lebih lemah berbanding stimulasi magnetik transkranial. Dengan meletakkan solenoid di sekitar lobus temporal pengguna, alat ini menghasilkan corak isyarat magnetik yang kompleks menyerupai aktiviti elektrik dalam otak manusia. Menurut Persinger, ramai peserta yang menggunakan peranti ini mengalami keadaan kesedaran yang berubah dan pengalaman mistik. Sesetengahnya mendakwa merasakan kehadiran malaikat, roh atau bahkan Tuhan sendiri. Adakah ini membuktikan bahawa pengalaman rohani hanyalah permainan otak? It says you felt the presence of something. Yeah, there's like other things around me. Okay, can you describe them? No, they were just bodies of nothing. Not doing anything, just... God Helmet mencetuskan perdebatan di kalangan saintis. Walaupun eksperimen Persinger mendapat sokongan daripada sesetengah pihak, banyak kajian lain gagal menghasilkan kesan yang sama. Ada yang berpendapat bahawa pengalaman mistik yang dilaporkan oleh subjek eksperimen hanyalah hasil daripada sugesti, psikologi atau harapan awal mereka. Malah satu kajian dari Sweden yang cuba meniru eksperimen ini melaporkan bahawa hasilnya tidak berbeza antara peranti yang diaktifkan dengan yang dimatikan.
Walaupun begitu, tidak semua eksperimen gagal. Terdapat sekumpulan penyelidik lain yang berjaya mengulangi kesan Persinger. Walaupun dalam skala yang lebih kecil, ini menimbulkan persoalan yang lebih besar. Adakah pengalaman mistik benar-benar boleh direka menggunakan teknologi? Atau adakah kita hanya menemui satu lagi ilusi minda manusia? Faces, there was a lot of faces, but distorted faces, moving kind of almost like seeing something through heat. I felt a presence behind me, like kind of staring down at me, and it seemed very strange. It was like dreaming, but I was awake. I saw bright lights and I heard voices. Was that God speaking? Apa yang menjadikan eksperimen ini lebih menarik ialah hipotesis utama di sebalik penciptaannya. Persinger percaya bahawa perasaan kehadiran gaib bukan datang dari luar diri kita, tetapi sebenarnya berpunca daripada otak kita sendiri. Dalam keadaan tertentu, hemisfera kanan dan kiri otak mungkin terganggu sehingga menyebabkan individu merasakan kehadiran diri kedua, satu entiti yang biasanya ditafsirkan sebagai makhluk gaib. Jika teori ini benar, ia memberi satu implikasi besar bahawa pengalaman spiritual dan paranormal bukan berpunca dari dunia luar, tetapi hanya refleksi dalaman minda kita sendiri. Namun, sejauh manakah kebenaran dakwaan ini? Adakah helmet Tuhan benar-benar satu alat yang boleh membuka pintu ke alam gaib atau sekadar satu eksperimen saintifik yang gagal? Jawapan kepada persoalan ini masih menjadi misteri, tetapi satu perkara yang pasti, eksperimen ini telah membuka perbincangan baru mengenai hubungan antara otak manusia dan pengalaman spiritual yang selama ini dianggap suci dan di luar jangkauan sains. Persinger memperkenalkan beberapa hipotesis untuk menyokong penyelidikannya dengan God-Helmet. Yang pertama, hipotesis vectorial hemisphericity menyatakan bahawa kesedaran manusia terdiri daripada dua komponen dalam hemisfera otak yang biasanya berfungsi secara selari, tetapi hemisfera kiri lebih dominan. Di bawah keadaan tertentu, interaksi antara kedua-dua hemisfera ini boleh terganggu, menyebabkan individu merasakan kehadiran entiti lain. Yang kedua, hipotesis intrusi interhemisfera. Apabila komunikasi antara hemisfera kiri dan kanan terganggu, hemisfera kanan yang biasanya lebih subordinat akan mengganggu kesedaran hemisfera kiri. Ini boleh menyebabkan individu mengalami halusinasi atau sensasi kehadiran entiti asing. Yang ketiga, hipotesis pengalaman pengunjung. Persinger berpendapat bahawa pengalaman paranormal seperti melihat hantu, merasakan kehadiran makhluk asing atau mengalami kehidupan lampau boleh dijelaskan melalui gangguan dalam mekanisme hemisfera otak. God-Helmet direka dalam bentuk topi keledar motosikal yang diubah sesuai dengan solenoid yang diletakkan di atas lobus temporal subject. Medan magnet yang digunakan disusun berdasarkan pola aktiviti fisiologi otak seperti corak letusan neuron di amigdala. Eksperimen ini dijalankan dalam bilik kedap bunyi yang berfungsi sebagai sangkar Faraday, menghalang sebarang gangguan medan elektromagnet kecuali medan magnet bumi. Ini membolehkan Persinger menyelidik bagaimana faktor geomagnetisme mempengaruhi otak manusia. Persinger melaporkan bahawa sekurang-kurangnya 80% peserta dalam eksperimen yang mengalami kehadiran entiti gaib. Sesetengah peserta menafsirkan pengalaman ini sebagai kehadiran malaikat, roh orang yang telah meninggal dunia atau makhluk asing. I see you checked here that the experiences did not come from my own mind. Can you describe that? I was like watching myself. So it wasn't me feeling like I was watching myself lying on the road. Now, it also says you saw vivid images this time. Yeah, there's like heat coming up, like fire Okay. coming up around. Beberapa individu juga melaporkan pengalaman mendekati konsep ketuhanan. Namun, bukan semua individu mengalami fenomena ini. Ahli biologi terkenal Richard Dawkins yang mencuba God-Helmet dalam dokumentari BBC hanya melaporkan sensasi ringan seperti pening dan perubahan dalam pernafasan. Menurut Persinger, ini mungkin disebabkan oleh tahap sensitiviti lobus temporal Dawkins yang rendah. Sebaliknya, ahli psikologi Susan Blackmore melaporkan pengalaman luar biasa ketika mencuba God-Helmet, menyatakan bahawa kesan yang dirasakannya amat mendalam dan tidak mungkin sekadar kesan placebo. God-Helmet telah menerima banyak kritikan dalam komuniti saintifik. Beberapa kajian mendapati bahawa hasil eksperimen Persinger sukar untuk direplikasi.
Pertama, kajian Fergranvis pada tahun 2005. Pasukan penyelidik dari Sweden cuba mengulangi eksperimen ini dalam keadaan double blind tetapi gagal mendapatkan kesan yang sama. Mereka menyimpulkan bahawa pengalaman spiritual yang dilaporkan lebih dipengaruhi oleh faktor suggestibility dari ciri-ciri psikologi individu berbanding kesan sebenar medan magnet. Mereka menyimpulkan bahawa pengalaman spiritual yang dilaporkan lebih dipengaruhi oleh faktor suggestibility dan ciri-ciri psikologi individu berbanding kesan sebenar medan magnet. Yang kedua, kajian menggunakan sham helmet. Beberapa kajian lain mendapati bahawa peserta tetap melaporkan pengalaman luar biasa walaupun peralatan dimatikan atau diganti dengan helmet palsu. Ini menguatkan hujah bahawa faktor psikologi memainkan peranan lebih besar berbanding faktor neurologi. Persinga mempertahankan eksperimennya menyatakan bahawa percubaan replikasi oleh kumpulan Granvis tidak dijalankan dengan betul. Namun penyelidik Sweden menegaskan bahawa metodologi mereka telah disemak terlebih dahulu oleh Persinga sendiri sebelum eksperimen dijalankan. Selain God Helmet, Persinga dan rakan-rakannya turut membangunkan peranti lain seperti The Octopus yang menggunakan selenoid di sekeliling kepala untuk menghasilkan kesan yang lebih menyeluruh. Peranti ini kini dikomersialkan oleh rakan penyelidik Persinga, Todd Murphy, yang mendakwa bahawa ia boleh memodulasi keadaan emosi dan meningkatkan pengalaman meditasi. Namun terdapat kajian yang meragui keberkesanan alat ini. Satu eksperimen melaporkan bahawa tiada perubahan emosi yang signifikan pada subjek sama ada peranti dihidupkan atau dimatikan. Persinga bagaimanapun terus mempertahankan bahawa kajian EEG menunjukkan perubahan aktiviti otak yang relevan ketika penggunaan peranti ini. What we have found is that individuals who show a temporal lobe sensitivity or creativity and who are very religious, in that setting, they will have a religious experience. We can generate the sensed presence, which is defined as God. God Helmet kekal sebagai salah satu eksperimen paling kontroversi dalam bidang neuroteologi. Walaupun sesetengah individu melaporkan pengalaman luar biasa semasa penggunaannya, kebanyakan kajian bebas gagal untuk mereplikasi kesan yang sama. Faktor psikologi seperti kepercayaan terhadap paranormal dan tahap suggestibility individu didapati memainkan peranan penting dalam menentukan hasil eksperimen ini. Walaupun terdapat kritikan, eksperimen Persinga telah membuka ruang kepada perbincangan saintifik yang lebih luas tentang bagaimana otak manusia memproses pengalaman mistik dan spiritual. Namun sehingga kini, tidak ada bukti kukuh yang membuktikan bahawa medan magnet kompleks yang digunakan dalam God Helmet benar-benar mampu mencetuskan pengalaman keagamaan atau mistik secara konsisten.